ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, sama-sama dapat kita jumpa pada malam ni bainal maghrib wal isya, di antara waktu maghrib hingga waktu isya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai sebaik-baik manusia di sisi Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung untuk baca kitab 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, yang mana pada sebelum Ramadan kita selesai sahabat yang pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka hari ini kita nak tengok pula sahabat yang kedua, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, seorang sahabat yang hebat, seorang sahabat yang menjadi sumber kekuatan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, sahabat Nabi dan Nabi terpaksa berdakwah dengan cara sembunyi. Dan apabila adanya Sayyidina Umar, maka tak ada siapa yang berani gugat dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita tengok, kita baca dulu nama dan nasab keturunan Sayyidina Umar, supaya kita lebih kenal dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa kita baca ni? Sebab kita nak kenal dengan sahabat, supaya kita harap satu hari nanti kita akan dibangkitkan bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu sebab kenapa kita nak baca. Dia kata nama lengkapnya adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail radhiyallahu an. Kabilah Arabnya Bani Ali bin Ka'ab bin Lu'ay, bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah, yang berasal dari Bani Makhzum. Bahawasanya dia adalah suku Quraisy yang asli. Kalau kita tengok nasab Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ni adalah satu orang yang memang bangsa Arab Quraisy, bangsa Arab Quraisy yang asli. Dan dia kata apa? Orang-orang yang memberinya kunyah, nama panggilan, dia ada nama panggilan dia. Orang Arab dia suka pakai nama panggilan. Contohnya saya Muhammad Firdaus bin Syahul Hamid. Kalau orang Arab dia suka guna nama panggilan, sama ada dia sebut Ibnu Hamid. Makna Ibnu Hamid ni anak Hamid lah. Ataupun dia nak bubuh bapa kepada anak sekian-sekian, dia sayang dengan anak dia Muhammad, dia bubuh gelaran dia Abu Muhammad. Dia sayang dengan anak dia Fatimah, dia bubuh Abu Fatimah, contohlah kan? Dia bubuh gelaran-gelaran yang tertentu. Itu style orang Arab. Kita punya style lain kan? Kita punya style, kalau Pak Mat tu menjaga tempe, kita buat nama Pak Mat Tempe, ya, itu ya. Ya, nah itu style kita lah. Kalau kita jitu menjaga mi goreng, kita panggil jitu Mat mi goreng, ya, contohlah. Orang Arab dia bubuh nama gelaran. Maka nama gelaran kepada Sayyidina Umar adalah Abu Hafsah. Abu Hafsah, dia adalah bapa kepada Sayyidatina Hafsah, maka dia pun pakai gelaran Abu Hafsah. Dan dia digelari dengan sebutan Al-Faruq. Kadang-kadang kalau kita baca dalam kitab-kitab, kita akan jumpa disebut juga nama Sayyidina Umar Al-Khattab. Kadang-kadang disebut dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada ketikanya disebut dengan Sayyidina Umar Al-Faruq.
Kan? Itu adalah gelaran yang diberi kepada Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu mendapat gelaran As-Siddiq, maka Sayyidina Umar mendapat gelaran Al-Faruq. Sungguh dialah orang yang pertama yang diberi gelaran Amirul Mukminin. Sayyidina Umar adalah sahabat Nabi yang menjadi khalifah yang kedua. Dan khalifah yang pertama disebut dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila mai Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar lah orang pertama yang mendapat gelaran Amirul Mukminin. Amir, pemimpin. Al-Mukminin adalah orang-orang yang beriman. Maka dia mendapat gelaran pemimpin yang bagi orang-orang yang beriman. Dan dia kata Umar lahir 13 tahun selepas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar dia lahir 13 tahun lepas Nabi lahir. Makna kata kalau Nabi wafat umur 63, Sayyidina Umar waktu tu umur 50. Kan? Sayyidina Umar waktu tu umur 50. Dan dia kata apa di sini? Umar pun dikenal dengan keberanian, kecerdasan, kegagahan dan ketegasan sikapnya. Kalau kita tengok pada kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita banyak baca cerita-cerita kepintaran Sayyidina Abu Bakar, kesungguhan Sayyidina Abu Bakar mempertahankan Nabi dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Maka orang yang kedua yang kita nak kenal pada malam ni, yang kita nak mukaddimah, dia juga ada sifat-sifat dia yang tersendiri. Antaranya kebijakannya, antaranya ketegasan dia, antaranya keberanian dia. Itu antara sifat yang terdapat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan dia kata apa? Umar masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika dia berusia 26 tahun. Kan? Sayyidina Umar dia masuk Islam waktu umur dia 26 tahun. Kan? Berkat daripada doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang doa minta supaya dua Umar masuk Islam. Satu Sayyidina Umar Al-Khattab, satu lagi Abu Jahal. Nama dia pun Umar ke? Kan? Maka Allah makbulkan permintaan Nabi. Allah choose right person. Allah pilih orang yang betul, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Allah bagi hidayah dekat dia. Dia masuk Islam ketika mana umur dia berusia 26 tahun, iaitu 6 tahun lepas daripada kenabian Nabi SAW. Dan Umar termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam, sebelum 40 orang laki-laki dan 11 orang wanita lainnya. Seiring dengan keislaman Umar, Islam pun mulai berpengaruh di kota Mekah dan kaum muslimin bersukacita kerananya. Disebabkan masuknya Sayyidina Umar ni ke dalam agama Islam, maka dia membawa satu berita gembira, kabar gembira kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata apa di sini? Umar adalah salah seorang yang lebih dahulu beriman, termasuk 10 orang yang dijamin masuk syurga. Bahagian daripada Khulafa Ar-Rasyidin, merupakan mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, tergolong ulama besar di antara para sahabat dan orang yang paling zuhud di kalangan mereka. Keutamaannya tidak terhitung, berita mengenai kemuliaannya tidak terhingga. Tidak pernah sekali pun dia luput berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut oleh pengarang kitab, kehebatan Sayyidina Umar, itulah hebat dia. Antaranya dia termasuk antara orang yang dijamin masuk syurga, tuan-tuan. Jamin masuk syurga. Itu yang pertama. Yang kedua, dia termasuk dalam bahagian Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu 4 orang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Utsman Ibn Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini 4 orang sahabat Nabi yang termasuk dalam Khulafa Ar-Rasyidin. Dan dia juga merupakan bapa mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu kehebatan ataupun latar belakang tentang Sayyidina Umar. Maka kita tengok pula satu riwayat yang datang kepada kita menceritakan tentang keberanian Sayyidina Umar. Macam mana hebatnya, beraninya Sayyidina Umar. Kita tengok apa disebut di sini. Ibnu Asakir meriwayatkan daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, ia bercerita, aku tidak melihat seorang pun yang berangkat berhijrah ke Madinah
kecuali secara sembunyi-sembunyi. Kata dengan Sayyidina Ali, riwayat daripada Ibnu Asakir, dia kata semua orang yang bila mana mereka nak berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, semua pergi sembunyi-sembunyi, semua pergi dalam keadaan sembunyi. Namun hal itu lain dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika sudah membulatkan tekad untuk berhijrah, dia mengikatkan pedangnya, mengendong tempat panah di pundaknya, menggenggam panah-panah di tangannya, lalu mendatangi Kaabah, menemui para pembesar Quraisy di halamannya, kemudian bertawaf 7 kali. Setelah itu dia mengerjakan solat 2 rakaat di makam Ibrahim. Selanjutnya dia mendatangi gerombolan orang-orang Quraisy satu demi satu seraya berkata, wajah-wajah yang buruk, siapa sahaja yang ingin ibunya kehilangan anak, yang ingin menjadikan anaknya anak yatim, yang ingin menjadikan istrinya janda, maka dipersilakan baginya menemui aku di balik lembah ini. Sungguh tidak ada seorang pun dari mereka yang berani maju dan menjawab tentangan Umar. Kata dengan Sayyidina Ali kata, Sayyidina Umar ni bila mana dia nak keluar pergi hijrah, dia buat apa tuan-tuan? Dia ambil pedang, dia ambil anak panah, dia pergi di Kaabah, dia tawaf 7 kali, dia semayang dekat makam Ibrahim. Dia cari habis semua geng-geng kaum Quraisy, pembesar-pembesar Mekah ni. Dia habaq kat mereka simple ya. Dia kata, kalau hampa rasa hampa mau anak-anak hampa jadi anak yatim, kalau hampa mau anak-anak hampa kehilangan ibu, kalau hampa mau anak-anak hampa isteri-isteri hampa jadi janda, hampa rasa hampa champion, senang cakap lah, bahasa Penang kan. Senang cakap, kalau hampa rasa hampa champion, ni aku nak keluar ni aku nak pergi Madinah, aku di jalan di sebalik lembah ni. Kalau hampa rasa hampa champion, hampa mai cari pasal dengan aku. Itu hebatnya Sayyidina Umar. Sebab tu di akhir zaman ni kita mengharapkan adanya manusia yang iman dia seperti mana iman Sayyidina Umar. Dalam hal nak mempertahankan hukum hakam dan agama Allah Subhanahu wa taala, ada ketikanya kita kena jadi orang yang berani dalam mempertahankan hukum hakam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu kalau kita tengok dalam hadis tuan-tuan, ada satu hadis Nabi sebut, masalul mu'min kamasalil nahli, perumpamaan orang yang beriman itu seperti mana lebah. Nabi buat perumpamaan orang yang beriman, dia ni umpama lebah. Pasal apa Nabi buat perumpamaan lebah tuan-tuan? Kata dengan ulama ada 4 ciri-ciri yang ada pada lebah yang sangat baik kalau ada pada seorang Muslim. 4 ke 3? Saya ingat balik saya lama tak kuliah kan, jamuan raya terlampau banyak kan. Okay, 4 ke 3? Kita tengok Ustaz. Kata Nabi, masalul mu'min kamasalil nahli, perumpamaan orang mukmin itu umpama lebah. Pasal apa lebah? Kita tengok yang pertama, lebah ni apa yang masuk dalam mulut dia hanya benda yang baik-baik sahaja. Itu nombor 1. Yang masuk dalam mulut dia, yang masuk hingga ke perut dia, hanya benda-benda yang baik sahaja. Dia ambil saripati bunga, dia hanya sedut manisan-manisan daripada bunga. Benda yang tak elok dia tak makan. Itu nombor 1. Yang kedua, yang keluar daripada dia pun benda yang elok. Apa dia? Madu. Kan? Madu. Yang ketiga, sifat lebah ni tuan-tuan, dia duduk buat hal dia. Ada tak dia kacau orang? Dia tak kacau orang. Kan? Dia duduk, dia buh sarang di satu tempat, dia duduk di tempat yang tinggi. Tapi kalau ada orang cari pasal dengan dia, dia tak lepas kawan tu. Dia cari sampai ke lubang cacing. Betul tak betul? Itu sifat lebah. Maka keempat-empat sifat tu sepatutnya ada kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sifat orang mukmin bila dia nak makan satu-satu makanan, yang dia makan hanyalah halalan thayyibah. Dia tak cari satu benda yang haram, yang dia cari satu benda yang halal. Itu sifat orang yang beriman. Yang kedua, apa yang keluar daripada orang yang beriman ni seperti mana keluarnya sesuatu daripada lebah, iaitu keluarnya madu. Kita ni bila keluar daripada mulut kita,
Semua kena keluar benda elok-elok, benda baik-baik. Kan? Ni tak pergi raya rumah orang, kawan tu bagi duit raya RM2, balik bising dalam Facebook. Kan? RM2 bagi. Apa dah bagi duit raya RM2 ke orang? Aku daripada seberang simpan 4 pi Penang bayar betul berapa ringgit punya nak pergi beraya lah sekali, bagi duit raya kat anak aku RM2 je. Sepatutnya benda tu tak cakap lah, kan? Bukan benda tu kita nak pergi komplain dalam Facebook dan sebagainya. Yang tu bahagian rezeki masing-masing, tak sepatutnya kita bising. Kita pergi raya rumah orang ni, jamaah raya tak habis ni, lagi seminggu dah betul ya? Lagi seminggu dah jamaah raya tak habis ni. Minggu ni memang Sabtu Ahad ada lagi jamaah raya. Yang ni last kopek memang kot. Pergi jamu raya rumah orang, pergi makan. Tuan-tuan, saya orang Pulau Pinang. Tuan-tuan tengok muka saya, tuan-tuan tahu dah saya jenis kaki minta ke darah sikit kandang lah. Tiba-tiba lah contohnya, saya pergi raya rumah siapa ke, dia tu jamu saya mi kari dengan lontong. Allah sir. Pergi tengok, Ustaz, hari ni mami buat mi kari. Allah, dengar mi kari jam tuan-tuan. Dengar lontong lagi jam. Ada orang dia dengar lontong, dia kira raya lagi sekali lah. Dia suka makan lontong. Tapi mai kat mamak macam saya, pergi abang lontong, Allah sir. Baru ni saya pergi raya rumah satu orang, dia buat lontong saya fikir nanti jahanam aku. Tapi jangan marah dia, jangan kata kat dia. Kalau makanan tu tak sesuai dengan selera kita, tutup mulut apa yang ada makan. Betul tak? Agak-agak tak boleh kelepiak, jamaah biar sikit, lontong pun lontong lah. Betul tak? Jaga bila hati dia. Tambahlah lagi. Tak, bukan tak mau tambah. Tadi dah kena nasi minyak dengan dalca, perut macam nak meletup dah. Bau sikit lah, kira nak ambil rasa lah. Padahal dalam hati, Allah, aku tak boleh belah betul ya. Dalam hati tak boleh belah, tapi tak boleh keluar ni mulut. Tu sifat orang yang beriman tuan-tuan. Macam mana lemah tadi, yang keluar benda mulut dia, keluar benda baik-baiknya, dia tak keluar benda yang tak baik. Yang ketiga, sifat orang yang mukmin sepatutnya dia hidup jangan kacau orang. Jangan pinak kata kat kawan tu, jangan pinak buat kat kawan tu, jangan. Ni sifat lebah macam tu. Saja-saja dia tak nak pergi kacau orang. Dia duduk, dia buat hal dia. Dia sibukkan diri dia dengan kerja yang bermanfaat. Dia sibukkan dengan kerja dia. Dia tak fikir nak pergi kacau orang. Dan sifat orang mukmin, ketika mana ada musuh yang nak menyerang lebah tadi tu, lebah tu tak bagi can. Maka sifat orang yang beriman, sekiranya ada musuh-musuh Islam yang nak merosakkan Islam, maka dia akan bangkit untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu di zaman Sayyidina Umar, jalan yang terakhir adalah dengan perang, menggunakan pedang. Maka waktu tu sahabat berani untuk mempertahankan agama dengan peperangan dan juga pedang. Zaman lah kalau orang hina Islam, kita boleh guna Facebook untuk jawab balik. Orang hina Islam, kita boleh cari pakar-pakar yang pandai tentang Islam untuk mereka bangkit dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ni keberanian yang sepatut ada kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana beraninya Sayyidina Umar. Bila dia masuk Islam, dia boleh cabar. Ni tak tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok berani, tapi berani itu guna kat tempat yang tak betul. Berani pasal nak pergi gaduh, jiran buh sampah. Lah, benda tu tak payah gaduh lah, settle elok sudah lah. Berani nak fight ni, buat keluar habis lah segala parang lah, kayu lah, batang hoki lah, apalah macam-macam kan. Pasal apa? Pasal berebut parking. Berebut parking. Padahal benda tu boleh bincang, boleh duduk elok-elok sembang, tak payah bergaduh pun benda tu, tapi dia tunjuk berani tak kena tempat. Kadang-kadang pasal serendih sikit atas jalan sampai nak pukul-pukul. Baru ni viral satu video pukul Pak Haji tu sampai terlena tu atas jalan. Tak payah dah sampai tara lagu tu Akhlak kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena tunjuk akhlak yang baik. Itu apa yang terkait. Sayyidina Umar adalah seorang manusia yang akhlak dia baik. Apabila terpaksa menunjukkan keberanian hanya untuk mempertahankan agama Allah, maka mereka bangkit dengan berani untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat dia yang pertama. Kita tengok pula sifat yang kedua. Sifat yang kedua disebut dalam kitab ni, perhatian terhadap rakyat.
Sayyidina Umar, kita tahu dia ni khalifah yang kedua, khalifah yang terbesar kedua dalam Islam. Maka sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar, banyak riwayat tuan-tuan. Ada lebih kurang dekat 5-6 muka surat nak baca kalau semua riwayat ke 5-6. Dia dekat 7-8 muka surat kalau nak baca riwayat-riwayat yang menceritakan tentang bagaimana sifat Sayyidina Umar sangat prihatin terhadap rakyatnya. Mari kita tengok satu-satu. Dia kata apa? Yang pertama dia kata dari Zaid bin Aslam. Hadis ni ada dalam riwayat hadis Bukhari. Panjang hadis ni. Dia kata apa? Dari Zaid bin Aslam. Dari ayahnya ia bertutur, satu hari aku berjalan bersama Umar Al-Khattab menuju ke pasar. Di tengah perjalanan, Umar berpapasan dengan seorang wanita muda. Wanita itu mengadukan masalahnya, wahai Amirul Mukminin, suamiku sudah wafat, mati syahid, dan dia meninggalkan anak-anak perempuan yang masih kecil dalam asuhanku. Demi Allah, mereka belum bisa memasak kaki kambing dan kami tidak mempunyai tanaman untuk dimakan hasilnya atau haiwan untuk diperah susunya. Aku juga khawatir maka kami akan mengalami musim kemarau. Aku sendiri adalah putri Khaffaf bin Ima Al-Ghifari. Ayahku termasuk orang yang ikut terlibat dalam peristiwa Hudaybiyah. Umar pun berhenti sejenak, terdiam bersama wanita tadi. Lalu dia menanggapinya, selamat atas nasabmu yang dekat dengan suku Quraisy. Kemudian Umar kembali ke rumahnya menuju tempat unta berpunggung kuat miliknya ditambatkan. Lantas dia memanggulkan 2 karung yang berisi penuh makanan di atas punggung unta itu. Tidak hanya itu, Umar meletakkan pula harta sedekah dan pakaian di antara 2 karung besar tersebut. Selanjutnya Umar menyerahkan tali kekang unta itu kepada wanita muda tadi seraya berpesan, tuntunlah unta ini dan usahakan agar tidak hilang hingga Allah memberi kalian rezeki yang lebih baik. Tiba-tiba seorang berkomentar, wahai Amirul Mukminin, banyak sekali engkau memberinya. Maka Umar berseru, celakalah kamu. Demi Allah, aku pernah melihat ayah dan saudara laki-laki wanita ini mengepung benteng musuh hingga mereka berhasil menaklukkannya. Sesudah itu kami muslimin mendapat bahagian faid kerana jasa keduanya. Dan cerita ni satu cerita yang panjang. Cerita bila mana Sayyidina Umar satu hari berjalan dengan ayah kepada Zaid ni. Zaid ni bin Aslam. Satu hari Sayyidina Umar jalan dengan bapa dia. Dia kata bapa dia cerita dekat dia, Sayyidina Umar jumpa dengan satu wanita yang muda. Wanita tu muda lagi, anak kecil-kecil, anak perempuan semua. Perempuan tu kata apa? Wahai Amirul Mukminin, aku ni laki aku mati syahid dalam perang. Anak aku nak masak pun tak reti lagi. Semua kecil-kecil. Nak masak kaki kambing pun tak boleh. Nak ada binatang nak perah susu nak minum pun tak ada. Tanaman pun tak ada. Kalau hang rasa hang kenal aku adalah anak kepada Khaffaf bin Ima Al-Ghifari. Siapa dia mereka ni? Mereka ni adalah bangsa yang pernah menjadi benteng untuk melawan pasukan musuh dalam peperangan. Kan? Sehingga orang Islam dapat beroleh al-fai'u. Fai ni lawan kepada ghanimah. Ghanimah ni dia kena perang dulu baru dapat harta rampasan perang. Fai ni tak payah perang. Kan? Dia pergi tawan-tawan musuh Islam, dia ambil harta tu, maka dapatlah panggu dia kepada orang Islam. Siapa yang bertanggungjawab untuk mempertahankan benteng musuh? Ni bapa dan suami kepada wanita muda tadi tu. Tuan-tuan tengok apa Sayyidina Umar buat dekat dia. Sayyidina Umar balik pergi cari satu unta paling sihat. Sayyidina Umar ambil semua satu goni karung besar, buh gandum, isi penuh dengan makanan. Kemudian isi pula dengan harta, dengan pakaian dan sebagainya, buh di atas unta tu. Dibawanya unta tersebut, bagi tali unta tu dekat perempuan tu. Nah, hang peganglah unta ni, hang baliklah dengan unta ni, dengan semua yang ada atas unta ni. Selagi mana Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kamu, selagi itu adalah rezeki kamu. Tuan-tuan tengok, tu punya bagus kan? Satu kamera pun tak ada waktu tu.
Kan? Tak ada satu kamera pun. Kan? Bagi lah macam tu. Kita kadang-kadang bagi beras kampik lah. Kamera sampai 10. Kan? Cakap lebih-lebih tak boleh. Sebab malam ni ada 2 kamera. Kan? Malam ni ada 2 kamera. Selalu satu kamera yang atas tu kan. Kan? Malam ni 2 kamera. Kan? Tapi kita kadang-kadang bagi gula sekilo lah. Kan? Tapi dia punya heboh tu satu Malaysia tahu. Kan? Sayyidina Umar punya prihatin kepada rakyat, punya dia sayang dekat rakyat. Jumpa lagu tu yang tengah jalan, mai cerita, tak cakap banyak ah. Tak ada karinah birokrasi. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Hebatnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Tu baru satu cerita. Tengok cerita yang lain. Pada satu malam yang gelap gelita, dalam kitab Sifatus Safwah bawa kisah ni. Dia kata apa? Pada satu malam yang gelap gelita, Umar bin Al-Khattab keluar dari rumahnya. Saat itu Talhah bin Az-Zubair melihatnya. Ternyata Umar pergi dan masuk ke rumah seseorang. Sebelum masuk lagi ke rumah-rumah lain, pagi harinya Talhah pergi ke salah satu rumah yang semalam dimasuki oleh Umar. Rupanya di rumah itu ada seorang wanita tua dan buta yang sedang duduk. Kemudian Talhah bertanya kepadanya, "Untuk apa laki-laki semalam datang ke rumahmu?" Wanita tersebut pun menjawab, "Laki-laki itu selalu datang menemuiku sejak beberapa waktu yang lalu. Tujuan kedatangannya adalah membantu keperluanku dan menghilangkan hal-hal menyakitkan yang menimpa diriku." Mendengar jawapan demikian, Talhah bergumam, "Celakalah kamu, hai Talhah. Apakah kamu ingin mencari-cari kesalahan Umar?" Kisah ini dinukilkan dari Imam Al-Auza'i rahimahumullahu ta'ala. Kan? Talhah bin Zubair, satu hari dia perhati tengok Sayyidina Umar ni, dia masuk rumah orang. Malam-malam ni dia masuk rumah orang. Masuk rumah tu tak tahulah masuk macam mana. Kan? Jangan bayang macam masuk. Hari ni kita masuk lah, malam nak tidur pukul 10 pergi kunci semua pintu. Tengok Perdana Menteri, sedang-sedang lah Perdana Menteri duduk sebelah. Bukan macam tu. Kan? Jangan banding dengan zaman lah ni. Kan? Zaman dulu rumah tak masuk sampai ke dalam rumah. Kan? Jangan buat satu anggapan yang salah lah. Kan? Jadi bila dia duk perhati tengok Sayyidina Umar masuk rumah kawan ni, sekali keluar rumah kawan ni, masuk rumah kawan tu, sekali keluar rumah kawan tu, masuk rumah kawan ni, duk masuk. Talhah bin Zubair pun dia main suspicious. Kan? Cakap orang putih sikit. Kan? Dia main tu macam ya, ni suspect ni. Dia ni masuk rumah ni mesti apa malam-malam. Kan? Tak nampak pun duk pegang apa. Kan? Rupanya bila pergi tanya dekat makcik tu, tengok-tengok makcik tu satu makcik tua dengan orang buta duduk rumah tu. Bila tanya dia tak tahu. Kalau dia tengok ada urusan-urusan yang sakit ke apa ke, ubat tak makan lagi ke, dia tolong berubat. Dia tengok ada apa-apa benda tak kena, tak habis dalam rumah ni, dia main tolong, dia bantu. Tuan-tuan, tu orang nombor 1 yang pegang jawatan Amirul Mukminin. Dia buat kerja tu macam dia tu khadam. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut sayyidu qaumin khadimuhum. Pemimpin sesuatu kaum itu sebenarnya adalah khadam kepada rakyat. Khadam kepada umat, khadam kepada orang bawahan. Kerjanya adalah untuk serve rakyat. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Ibnu Umar bercerita, satu ketika serombongan saudagar datang, lalu mereka berhenti dan berkumpul di area masjid. Melihat keadaan itu, Umar Al-Khattab bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Bersediakah kamu menjaga bawahan mereka malam ini agar tidak ada yang mencurinya bersama?" Maka mereka pun pilih duduk kat area masjid. Yang datang sini ke parking duduk kat area masjid. Unta-unta barang dagangan ni semua.
Bila nampak benda tu tuan-tuan, Sayyidina Umar kata apa dekat Abdul Rahman? High class punya orang lah, kan? Higher level punya person, bukan orang biasa-biasa. Mereka nampak mai musafir ni, saudagar ni mai duduk dekat area masjid ni. Sayyidina Umar bertanya, Abdul Rahman bin Auf ni hang malam ni hang free ke? Mai kita hang ngaku kita tolong seorang sikit, kita tolong jaga barang dagangan mereka supaya orang tak curi. Tak, sepatutnya Sayyidina Umar tak boleh buat lagu tu. Kan, sepatutnya Sayyidina Umar bila dia tengok ada orang mai apa, dia kena kata ni, mana guard kita guard. Betul tak betul? Yang tu yang sepatutnya. Mana guard kita guard, tak apalah panggil guard suruh main jaga, malam ni aku lepas lebih sikit. Kan, bagi depa seronok sikit, kita balik pilih lah, kita ada duit. Kita bayar dah upah depa. Atau guard tak ada, panggil rela mai. Contohnya. Kan? Kita bayar allowance lebih kat depa, suruh rela jaga barang dagangan. Tapi dia tak buat lagu tu. Dia buat apa? Dia panggil satu orang kaya, Abdul Rahman bin Auf, iman kita doang kan, kita ada apa-apa, kita jaga memang sesampainya di sana dia berkata kepada ibu si bayi, bertakwalah kepada Allah dan perlakukanlah anakmu dengan baik. Takwalah kepada Allah. Ni sahabat tuan-tuan, dia pun suka pesan benda ni. Ni antara faedah yang kita boleh dapat daripada tonton yang mendatang ni dalam tonton yang lebih buruk daripada tonton yang sebelum. Dalam masa 6 bulan, 2-3 tahun kita bisa mati. Kalau nanti itu sama, kalau ada tekanan, buat amal ibadah, buat amal soleh, Allah cabut nyawa kita balik selamat. Kalau kita hidup lagi, kita pasti akan jumpa dengan satu zaman yang penuh dengan fitnah. Tahalah fitnah lebih-lebih. Tahalah pun macam-macam dia jadi dunia lah tu kan. Tengok ni kerajaan tu pula ni makanan ni nak habis ni takat tarik ni negara tu pula makanan ni nak habis takat tarik ni. Main pakar-pakar ekonomi membayangkan kemungkinan ekonomi masa-masa akan datang yang akan jadi lebih teruk dan buruk. Dua negara di New York, dua negara di Chicago, di Amerika, dia perlu bincang lah macam mana nak bangkit balik ekonomi selepas daripada COVID, pasca COVID ni. Dia duk kaki apa makanan nak habis, ada dakwaan kata World War 3 nak main, perang dunia ketiga nak main, ya? Ada yang bagi nasihat lah kalau boleh pergi perang orang simpan di rumah siap dan semua masalah.
Kan? Tuan, kalau Dajjal kalau keluar tuan, makan tak ada dah, ada kat dia kan. Dalam hadis Nabi dah habaq lah. Bila sahabat tanya kalau dia yang boleh beri makan, Nabi kita nak makan apa ya Rasulullah? Nabi kata makanan orang yang beriman adalah tasbih wa tahlil wa takbir wa tahmid. Dan makanan orang yang beriman waktu tu berzikir. Dan tupat tak ada, rendang tak ada, apa pada itu pun tak ada kita. Ya, duduk waktu tu zikir. Subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tu zikir tu lah. Tu nak bertempat dengan zaman fitnah bila mana Dajjal keluar. Dan kita sedang bergerak ke arah zaman tu, betul tak? Ya, kalau Allah cabut nyawa kita, mati ni selamat. Tak ada jumpa dengan zaman tu, selamat. Ni anak cucu kita nak jumpa dengan zaman tu. Bekalan apa yang nak bagi kat mereka tu tak? Bekalan yang paling besar yang nak bagi kat mereka adalah pesan kat anak cucu kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan tu nombor satu. Tengok Sayyidina Umar, dia jumpa mak budak nangis. Dia pergi benda pertama dia apa? Takwa lah. Yang tu jangan. Cucu kita tanya takwa tu apa tu? Jenuh kan nak jawab. Nak ngaji lah sikit. Pandai sangat nak cerita. Pasal hari tu tak ulama ni dia faham takwa. Buat taat supaya dia jadi orang yang selamat di akhirat. Tu antara makna. Setengah orang dia bagi makna takwa tu dengan makna takut dekat Allah. Dan macam-macam makna dah lah. Kita ambil paling senang orang yang takut dekat Allah. Orang yang takut dekat Allah ni dia duduk tang mana pun dia takut. Seperti mana yang Nabi pesan kepada Abu Zar Al-Ghifari. Nabi kata apa dekat Abu Zar Al-Ghifari? Ittaqullah ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana pun kamu ada. Fisirri wal alaniyah, sama ada kamu duduk seorang-seorang ataupun kamu duduk di khalayak ramai, kamu tetap bertakwa pada Allah. Tuan-tuan nak faham lagi makna takwa paling bulan Ramadan, bulan puasa ni. Kita puasa. Mai tengah hari kita nak sembahyang zuhur, kita ada opportunity, peluang untuk minum waktu kumuh mulut masa ambil wudu. Ada tak peluang? Kita ada peluang untuk kurang dengan Allah Ta'ala waktu kumuh mulut nak ambil wudu masa sembahyang zuhur dengan sembahyang asar 2 kali tu. Kita ada peluang untuk telan sikit ayat waktu kumuh. Kalau kita telan ayat tu, jangan katakan pejabat agama nak buat van jenazah nak tangkap kita. Tok Bilal, Tok Imam yang duk ambil wuduk sebelah tu pun tak tahu kalau kita telan ayat. Telan. Ni kali kedua puluh tu telan sikit. Kali ketiga puluh telan sikit. Selamat dah tahan sampai asar. Dia nak tambah-tambah ujung puasa. Weh, bukan senang. Saya pindah sejarah kuliah asar. Ujung-ujung puasa, awal-awal semangat. Ujung-ujung puasa. Apa pun satu mangkang. Dia pentingnya ayat mineral setengah semalam kan. Waktu tu tengok ayat mineral tu serupa sarbat. Tuan-tuan tak waktu asar. Ayat mineral tu nampak macam sarbat tuan-tuan time tu. Bukan senang, kena mujahadah. Kita ada peluang untuk telan ayat walaupun sikit. Pasal apa kita tak telan? Bukankah waktu tu Allah nak latih kita suruh jadi manusia yang bertakwa pada Allah? Tak ada siapa tahu. Tapi kita dengan Allah Maha mengetahui, kita tak curang, kita tak ambil peluang tu walaupun untuk telan sedikit ayat tersebut. Tu makna takwa.
Kalau kita bagi faham dekat anak cucu kita tentang benda-benda ni, katalah lagi 2-3 minggu, tengok-tengok mati kita. Wali'azubillah. Kalau boleh biarlah panjang umur sikit dan buat amal ibadah ni, ya. Tapi katalah nak dijadikan cerita tu, tengok mati kita. Kita pun mati, habislah anak-anak buat angkat, ditanam lah, apa lah, seminggu 2 minggu sedih, buat tahlil apa-apa. Mai tahun depan Mia Raya daripada mai, tu lagi satu Mia Raya daripada mai, tu lagi satu Mia Raya daripada mai. Tu ada hari depa pun sibuk, depa pun tak main. Lagu tu lah kita duduk di alam barzakh. Ya, mai dah 6-7 bulan kat setahun 2 tahun dah. Habislah jasad-jasad kita ni semua akan ditelan ulang-ulang. Ya, ulang-ulang makanan dalam rumah Allah. Habislah, tak ada dah pangkat, tak ada dah harta, tak ada dah jawatan, tak ada dah siapa nak beli kita. Tu atas dunia ni orang pun tentang gelaran kan. Al-Jin, Al-Fadil, Ashabul Fadilah, Al-Muhammad, Al-Jihad. Orang pun tentang gelaran. Orang pun lah gelaran apa, Datuk Seri lah, Tan Sri lah, Haji, Tuan Haji dan sebagainya. Main-main mati tu orang kata ni jenazah berapa nak simpan. Macam tu kan dia pun cakap. Dia tak kata Datuk berapa nak simpan. Dia tak. Dia kata jenazah berapa nak simpan. Lagi teruk. Dia kata mayat simpan berapa. Mayat teruk. Tuan Nabi belah Penang dia tak pun jenazah, dia pun mayat. Kan? Mayat daripada kampui berapa. Kampui teruk. Kan? Cakap lah elok sikit. Betul tak? Kan? Hormat lah sikit mayat tu kan. Mayat kampung yang berapa? Dia tunggu lah. Dia pun lagu tu kan. Tak ada lah habis tu kan. Anak cucu tuan-tuan pun mungkin dia lupa dah tak tuan-tuan. Bila-bila sekali dia teringat, dia ambil gambar, dia update Facebook. Teringat kat tok saya, kita dah hancur dah jasad kita dalam kubur dah habis kan. Berapa tahun tuan-tuan? 40 tahun ke depan, anak kita, cucu kita dah jadi eksekutif di mana-mana. Ya? Dah jadi eksekutif. Tiba-tiba waktu dia duduk di kursi eksekutif tu, ada orang main nak bagi rasuah kat dia. Tuan ni kita pejam sebelah mata sudah. Saya lepas kat tuan 50,000, tuan bisa fikir lah. Tuan sign je projek ni bagi lulus dia. Cucu kita waktu tu dia duduk, dia terbayang, tu aku pesan dah suruh bertakwa pada Allah. Bila lepas 40 tahun tuan, kita pun jasad dah hancur dalam kubur lah. Tapi sebab kita pesan suruh dia bertakwa pada Allah, at the time, waktu momen tu, dia duduk, dia terfikir, 40 tahun sudah, 35 tahun sudah, masa aku 5 tahun, 6 tahun, tu aku pesan suruh bertakwa pada Allah. Ini perbuatan yang aku nak buat, maka rasuah ni, aku nak melepas kawan ni, tak ikut SOP, tak ikut dia punya KPI dan sebagainya, aku nak melepas dia dengan dia nak bagi 50,000 kat aku. Oh, yang perkara yang menyebabkan calang iman aku, rosak takwa aku. Tak ikut aku pesan lah. Ingat benda tu tuan-tuan, dia kata tak apalah, 50,000 tu hang simpan, aku pun tak mau masuk neraka, hang pun aku tak mau pergi masuk neraka. Kan? Hang pergi simpan, hang buat kerja bagi elok, hang jumpa aku 50,000 tak payah keluar, aku boleh sign lagu tu saja bagi kat hang. Yang penting dia buat kerja cara betul. Saya tanya kat tuan-tuan, waktu tu kita duduk dalam kubur dapat pahala tak? Dapat tak pahala? Kan? Tulang ada lagi tak? Tak ada tulang. Isi tak ada. Kan? Apa pun tak ada dah, nama pun tak ada dah. Orang lupa dah dengan ingatan kita. Tapi disebabkan kita sampaikan satu ilmu yang bermanfaat, pesanan dekat anak cucu kita, maka benda tu akan memberi manfaat kepada kita selepas daripada kematian kita. Dan yang ni yang Sayyidina Umar buat. Kita baca sikit bagi habis. Dan dia kata apa? Setelah itu dia dengar kali kedua. Dia dengar kali kedua, budak tu dia pergi habaq lah kat mak dia. Dia kata takwalah pada Allah, jaga anak kamu. Dia pun pergi. Kemudian ni cerita masa dia duduk jaga barang dagangan tu. Sayyidina Umar dengan Abdul Rahman bin Auf dengar budak menangis. Sayyidina Umar pergi jumpa dia. Sayyidina Umar kata, hang ni jagalah, takwa pada Allah, jaga anak. Kemudian dengar kali kedua, Sayyidina Umar pergi habaq. Dan di akhir malam kata, Umar kembali mendengar suara tangisan bagi kopi sehingga dia lancar pergi kaki ke tempat dia. Lalu berkata seperti perkataan kali ketiga apa? Pada akhir malam Umar kembali mendengar tangisan si bayi sehingga lagi-lagi dia mendatang ibunya lalu berkata, kamu
kamu ini bagaimana? Sungguh kamu ibu yang buruk, sebab kusaksikan anakmu tidak pernah tenang semalaman. Oh, tak. Ni 4 kali dah aku main. Kan budak abang kan takwa pada Allah, jaga anak yang elok. Ni 4 kali dia menangis ni. Hang ni bukan mak yang elok. Hang bukan mak yang baik. Kan? Sebab hang tak boleh biar anak hang tidur dengan tenang di waktu malam. Sepatutnya hang kena usaha untuk bagi anak hang tidur di tenang waktu malam. Marah dekat mak. Kita anak menangis provok ni kat atas. Provok ni. Pagi dia menangis ni. Badan muka. Sayyidina Umar kalau dia marah kat kita. Kan? Kita sepatutnya tengok budak-budak menangis, tenang kan dia, bukan bibu api ni. Kan? Elok-elok dia menangis, keria aku. Kan? Keria tiba-tiba kita buat api kat dia. Kan? Itu tengok macam mana adab dan akhlak Sayyidina Umar. Lantas ibu itu berkata, wahai hamba Allah, dia tidak tahu bahawa orang yang diajaknya bicara itu adalah Umar. Dia tak tahu dia duduk simak dengan Sayyidina Umar. Semalaman ini anda sungguh telah menggangguku. Dia pula bos lagu kat Sayyidina Umar lah. Kan? Malam ni yang kacau aku terus kan. 3-4 kali yang duk main sidai aku. Ya, mak ni kata dekat Sayyidina Umar, tuan faham kan sidai tu apa dia? Ya. Yang tu pula nak kena syarah pula, kuliah lagi panjang di sini. Ya. Tuan faham kalau bagus kan. Ya. 3-4 kali dah anu main bising kat aku, suruh takwa pada Allah, jaga anak aku. Hang kacau aku betul malam ni. Ya. Sebenarnya sejak tadi aku usaha untuk menyusu anak aku tapi ia tak mahu. Umar bertanya, kenapa kamu mau menyusu dia padahal dia masih bayi? Ibu itu menjawab, kerana Umar mengalokasi dana hanya untuk setiap anak yang sudah disusu. Umar bertanya, berapa usia anakmu? Ibu itu menjawab, sekian bulan. Umar pun berseru, celaka kamu, janganlah terburu-buru menyusunya. Kerana kemudian Umar kembali ke masjid, lalu dia melaksanakan solat subuh. Ketika itu jamaah solat tidak begitu jelas mendengar bacaan Umar, disebabkan esok tangisnya. Seusai salam, Umar berkata lirih, betapa celakanya Umar, berapa banyak anak-anak kaum muslimin yang telah dibunuhnya. Lalu dia menyuruh seseorang untuk mengumumkan kepada orang-orang, janganlah cepat-cepat menyusukan anak kalian, kerana mulai sekarang kami akan memberi dana untuk setiap bayi yang lahir dari keluarga muslim. Setelah itu Umar menuliskan pengumuman ini dan mengirimkannya ke segala penjuru wilayah kekuasaan Islam, yakni menyeru kepada penguasa di wilayah-wilayah itu akan memberi dana untuk setiap bayi yang lahir dari keluarga muslim. Dia kata apa? Dia kata dekat Sayyidina Umar, dia tak tahu, dia simak dengan Sayyidina Umar, dia kata aku nak menyusu jana. Sayyidina Umar jadi khalifah, dia tak bagi dana untuk nak sediakan peralatan nak menyusu. Nak beli makan yang sihat, nak bagi makan yang sihat supaya susu boleh keluar banyak, boleh menyusukan anak. Sayyidina Umar tak buat kerja tu semua. Dengar tu Sayyidina Umar terus lari pergi sembahyang subuh. Sembahyang subuh menangis terasa-asa. Habis sembahyang subuh bangkit, buat pengumuman semua wilayah di bawah penguasaan Sayyidina Umar kena siapkan bajet untuk sediakan setiap bayi yang baru lahir kena dapat allowance. Bagi allowance dekat mak. Allowance apa? Allowance menyusu tuan-tuan. Ini antara kerja yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Bagaimana satu manusia yang bukan dia fikir benda besar sampai sekecil-kecil benda dia fikir dalam usaha nak mendekatkan diri dengan rakyat, dan digunakan kuasa dia itu supaya menjadi manusia yang dapat mendekatkan diri dengan Allah, sekaligus diangkat martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup takat tu pada malam ni, sebab ada lagi banyak kisah-kisah yang akan kita baca selepas daripada ni. Banyak lagi kisah-kisah yang kita akan baca. Jadi kita tangguh dulu setakat ni kisah daripada Sayyidina Umar. Mudah-mudahan apa yang kita baca dapat kita ambil manfaat dalam kehidupan kita. Mungkin kita bukan pemimpin besar, tapi kalau ada orang keliling kelalang kita yang susah-susah, kan, yang mana kita tahu, kita pedulilah mereka. Seperti mana pedulinya Sayyidina Umar dengan manusia yang ramai. Itu salah satu daripada peluang untuk kita nak dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hadis, bila mana kita balik jumpa Allah, Allah kata, hampa ni dulu tak pernah bagi makan kat aku. Ya? Kita pun heran, ya Allah, ya Tuhan kami, kami ni hang bagi makan kat kami, macam mana kami nak bagi makan kat hang pula? Ya, Allah kata, cara kamu bagi makan kepada aku adalah dengan kamu beri makan kepada fakir-fakir miskin. Ya, bagi makan kat fakir miskin. Tahu ada orang susah, kita hantar bantuan. Tahu ada orang jadi janda, tuan-tuan, pergi hantar bantuan, bagi bantuan. Ya,
apa yang kita boleh tengok, apa yang kita boleh peduli, itulah yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang baik daripada Allah. Kekurangan berpunca dari diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Kita doa sekali, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wa 'anil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.